Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini kita akan membincangkan bahawa akidah, ibadat dan akhlak Islamiah adalah komponen utama untuk menangani gejala sosial pada masa ini. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memetik kata-kata daripada Hasir Budiman 2013 yang menyatakan Islam adalah agama yang syumul, yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya terhad kepada akidah, ibadah dan akhlak semata-mata, tetapi juga meliputi aspek muamalat. Kesyumulan Islam terlihat pada kesempurnaan agama yang terkandung dalamnya logik dan sentiasa menerima pandangan serta bukan sekadar sebuah dogma. Kesimpulannya, agama Islam sememangnya sentiasa selari dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta sentiasa sesuai sepanjang masa. Baiklah, kumpulan kami akan membincangkan tentang isu-isu keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hedonisme. Tugasan pentaksiran berterusan, tugasan 3, kod subjek GPMI 1022. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan para pembentang. Nama saya Nurul Hanania Fariha binti Aziz. Yang kedua, Nur Farisha binti Abdul Halim. Dan yang ketiga adalah Nurin Insyirah binti Muhammad Izani. Kami daripada unit PK1 Jun 2023. Pertama sekali, kita akan masuk kepada objektif dalam perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti pengenalan tentang hedonisme dalam kehidupan seseorang umat manusia. Yang kedua, untuk menerangkan definisi hedonisme dengan jelas supaya dapat memberikan contoh berkaitan pengetahuan asas tentang hedonisme. Yang ketiga adalah untuk menerangkan punca-punca hedonisme dalam kehidupan seorang Muslim. Seterusnya, untuk mengesan yang terjadi apabila sifat hedonisme dalam diri dan masyarakat. Dan terakhir sekali adalah untuk menyediakan langkah-langkah untuk menangani hedonisme dalam kehidupan. Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan tentang hedonisme terlebih dahulu. Hedonisme adalah bermula apabila kemunculan aliran pemikiran dalam Islam yang semakin pesat semasa kemasukan falsafah Greek pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah yang memberikan kesan kepada pembentukan dua aliran akidah yang bertentangan antara satu sama lain. Walaupun pengetahuan falsafah Greek telah dimurnikan oleh tokoh-tokoh Islam, namun aliran pemikiran ini semakin menular selepas kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Ajaran tersebut merangkumi ajaran Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Seterusnya, kerosakan akidah menyebabkan pemisahan agama Yahudi dan Nasrani apabila falsafah menolak peranan wahyu dalam kehidupan. Akhir sekali, pada masa ini kemunculan ajaran sekularisme yang secara jelas bersifat anti-agama dan berasaskan budaya hawa nafsu sedikit sebanyak telah menghancurkan pemikiran umat Islam. Menurut Muhammad Naqi Al-Atas, sekularisme bermaksud pembebasan manusia daripada aspek agama dan metafizik. Ia juga dapat didefinisikan sebagai satu ideologi ataupun ajaran yang membina seluruh pengarah hidup manusia dalam setiap aspeknya selain pada ibadah keagamaan di atas kepentingan, keperluan, ukuran dan lain-lain. Dalam erti kata, ajaran ini menolak ukuran agama sebagai asas masyarakat. Akibat daripada akal tunjang utama kehidupan, timbul pelbagai aliran pemikiran daripada masyarakat yang membuat acuan tersendiri yang membentuk komunisme, kapitalisme, liberalisme, pluralisme dan hedonisme. Maka apa yang kita telah membincangkan di pengenalan tadi, kita boleh simpulkan bahawa hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahawa akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sepadat mungkin untuk menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahawa kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Orang yang seperti ini
hanya memandang bahawa kesenangan dan kenikmatan dan kebahagiaan baik lahir ataupun batin menjadi tujuan utama dalam hidup di dunia. Sehingga pahaman hedonisme merupakan salah satu pandangan tertentu yang memahami hidup manusia. Baiklah, untuk mengetahui definisi hedonisme dengan lebih mendalam, Kamus Dewan edisi keempat ada menyatakan bahawa hedonisme merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Seterusnya, dalam Kamus Al-Munawwir pula disebutkan bahawa hedonisme adalah sebuah aliran yang menyatakan bahawa sesungguhnya kelazatan dan keseronokan adalah tujuan utama dalam hidup mereka. Akhir sekali, menurut Salam dalam Susanti 2013, hedonisme ni adalah kesenangan ataupun pleasure. Jadi prinsip aliran tersebut menganggap bahawa sesuatu yang baik dan sesuai dengan kesenangan yang didapatkan oleh mereka tu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tetapi sesuatu yang membawa kepada kesusahan, penderitaan atau tak menyenangkan hidup mereka tu akan dinilai sebagai tidak baik. Jadi individu yang menganut aliran hedonisme ni menganggap atau menjadikan kesenangan hidup tu adalah tujuan hidup mereka. Ciri-ciri penganut hedonisme berdasarkan Al-Quran ialah mereka sentiasa membeli keseronokan, di mana mereka ni terdiri daripada orang-orang yang banyak duit. Jadi mereka akan membeli keseronokan, mereka akan berseronok sehingga lalai. Mereka juga anti ilmu, di mana mereka ni jahil, mereka mereka kurang tentang pengetahuan berkaitan dengan ilmu agama. Tetapi mereka tak mahu menuntut ilmu. Mereka juga suka mengejek sesiapa sahaja yang menegur ataupun memberikan nasihat kepada mereka. Mereka angkuh dan juga keras kepala. Baiklah, sebelum kita membincangkan lebih lanjut tentang hedonisme ini, marilah kita ketahui sedikit sebanyak isu yang sedang berlaku di Malaysia. Antara isu hedonisme yang sedang berlaku ialah isu LGBT. Apa itu LGBT? LGBT ialah lesbian, gay, bisexual dan transgender. Kenapa LGBT ni banyak berlaku sekarang adalah kerana ia sering menjadi ikutan kepada golongan muda. Kerana apa? Kerana mereka menganggap ianya sebagai trend semasa. Dan kebanyakan golongan LGBT pada hari ini sering mendapat tumpuan masyarakat apabila mereka merupakan dalam kalangan artis, influencer dan sebagainya. Kiranya mereka mendapat tempat dan mendapat nama dalam dunia hiburan lah. Hal ini menyebabkan golongan muda menanam minat dan keinginan mereka untuk turut bergelar popular di media sosial dengan menjadi LGBT. Walaupun mereka mengetahui perbuatan itu melanggar hukum dan syariat Islam. Tak cukup dengan itu, kita juga boleh lihat isu semasa lain yang berkaitan dengan hedonisme ini. Contohnya banyak kerajaan-kerajaan akhbar yang memaparkan budaya-budaya negatif masyarakat pada masa kini. Contohnya, kita boleh lihat kerajaan akhbar tentang remaja minum bir depan surau, berita buang ibu demi kekasih dan banyak lagi. Semua berita-berita ini sebenarnya mendorong kepada budaya hedonisme yang menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai sifat-sifat negatif dalam diri mereka. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada punca-punca berlakunya hedonisme. Punca yang pertama ialah kurangnya didikan agama oleh ibu bapa sejak kecil. Jadi, anak diibaratkan seperti kain putih yang bersih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya. Jadi sesetengah ibu bapa kurang mengambil berat tentang didikan yang diberikan oleh mereka. Jadi mereka tak mengajar anak mereka mengaji, tak mengajar anak mereka solat dengan betul, tak menghantar anak mereka ke sekolah agama. Ibu bapa juga sepatutnya menjadi tauladan yang baik kepada anak-anak mereka. Tetapi kalau ibu bapa tu menunjukkan sikap seperti malas solat, sikap tidak membaca Al-Quran, sikap suka berseronok juga, boleh menyebabkan anak-anak mereka ni jahil serta kurangnya penerapan dan penghayatan berkaitan ilmu agama. Jadi anak-anak mereka ni membesar dengan tidak tahu membaca Al-Quran,
tidak tahu mengaji, jahil tentang dosa dan pahala. Jadi masa-masa kosong yang orang lain pergi solat, orang lain pergi beribadah tu, dia akan isi dengan berseronok sahaja. Baiklah, mari kita lihat pula punca kedua yang menyebabkan budaya hedonisme ini berlaku, iaitu pengaruh media massa. Hal ini kerana apa? Kerana media massa pada masa kini amat memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia, terutamanya kepada golongan remaja. Contohnya macam kita semualah. Hiburan kini disiarkan kepada masyarakat dalam pelbagai jenis bentuk dan sumber tanpa sebarang tapisan. Contohnya, mereka memaparkan budaya barat seperti cara pemakaian, tingkah laku dan perkara yang mereka lakukan seharian. Hal ini menyebabkan golongan remaja tertarik untuk mencontohi budaya tersebut kerana menganggap ianya suatu fashion dan trend semasa. Seterusnya, kita akan masuk kepada punca budaya hedonisme yang ketiga, iaitu pengalaman hidup seseorang juga memainkan peranan penting untuk melibatkan diri remaja dalam hedonisme ini. Individu ini mungkin mengalami tekanan atau cabaran dalam kehidupan mereka dan lebih cenderung untuk mencari pelarian atau kesenangan dan kenikmatan sebagai cara untuk mengurangkan tekanan dan meningkatkan mood mereka. Contohnya anak-anak muda yang sangat tertekan ataupun mempunyai pelbagai cabaran untuk menempuhi hidup zaman sekarang yang seperti kita tahu agak mencabar untuk semua orang, dan mereka perlu mencari penyelesaian untuk melarikan diri seperti melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat melalaikan mereka dari masalah mereka yang boleh menyebabkan akidah mereka terpesong daripada ajaran agama Islam. Kerana dalam Islam telah mengatakan bahawa jika kita mempunyai masalah atau apa-apa perkara yang boleh menyebabkan kita tertekan, antara salah satunya kita boleh mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Contohnya kita berselawat, kita solat sunat ataupun berpuasa. Baiklah semua, seterusnya kita akan pergi kepada perbincangan tentang implikasi budaya hedonisme. Okey, implikasinya yang pertama adalah kepada kesihatan fizikal. Dalam kes hedonisme yang berlebihan, individu mungkin cenderung mengabaikan keadaan fizikal mereka. Penggunaan berlebihan dalam makanan, minuman atau zat-zat tertentu boleh membawa kepada masalah kesihatan seperti kegemukan, penyakit kardiovaskular dan masalah-masalah lain. Contohnya, mereka terlalu leka untuk mencari kenikmatan atau kesenangan dunia sehingga mereka mengabaikan keadaan fizikal mereka. Contohnya, jika mereka mencari kesenangan dari segi pemakanan mereka akan makan makanan yang tidak sihat secara berlebihan, dan terang-teranglah Islam juga telah menyatakan bahawa bersederhanalah dalam apa-apa jua. Okey, seterusnya adalah implikasi yang kedua adalah berkaitan dengan kesihatan mental. Keseronokan segera yang diperoleh melalui budaya hedonisme mungkin tidak menyelesaikan masalah-masalah psikologi ataupun emosi, kerana apabila seorang melakukan tekanan, dia akan terus pergi kepada kenikmatan tanpa berlaku itu merupakan perubahan yang ketara yang boleh mengakibatkan masalah psikologi dan emosi mereka masih terganggu lagi kerana perubahan seketika itu, iaitu budaya hedonisme yang boleh menyebabkan mereka perubahan yang keterlaluan. Sebaliknya, ia juga mungkin memberikan kelegaan sementara, kelegaan sementara tanpa menangani punca sebenar tekanan dan masalah psikologi. Apabila perubahan yang ketara, mereka tidak dapat walaupun mereka dapat kenikmatan yang sebentar, tapi juga masih tidak boleh lari pada tekanan yang dihadapi oleh mereka. Baiklah, seterusnya pada pandangan saya adalah hubungan sosial mereka akan terjejas. Contohnya hubungan antara ahli keluarga, rakan-rakan terdekat ataupun orang sekeliling mereka, kerana hedonisme yang berlebihan boleh memberi kesan negatif terhadap hubungan sosial. Individu mungkin lebih cenderung untuk mengutamakan kesenangan peribadi mereka daripada kualiti hubungan. Contohnya, apabila mereka dalam keseronokan atau kesenangan di dunia,
apabila mereka kaya, mereka akan lupa kepada orang terdekat mereka seperti ibu bapa, keluarga, adik-beradik, rakan-rakan, sehingga menyebabkan mereka angkuh dengan diri mereka atas kesenangan dunia yang mereka tengah capai. Seterusnya, implikasi daripada pegangan atau budaya hedonisme yang kedua ialah menjadikan seseorang itu lalai. Jadi seseorang tu akan terlalu mementingkan duniawi semata-mata sampai terlupa ataupun tidak sedar tentang kewujudan atau kebenaran alam barzah, alam selepas mati. Jadi mereka ni akan meninggalkan atau melambatkan kewajipan yang dituntut oleh Allah SWT. Contohnya, kalau tengah bermain video game dan azan berkumandang, mereka masih akan melambat-lambatkan solat ataupun sebenarnya tak solat pun. Jadi mereka ni masih dalam dunia mereka untuk berseronok. Orang-orang macam inilah yang mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, mereka akan terlepas nikmat untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Kerana mereka ni terlalu leka untuk berseronok semata-mata. Jadi mereka tak ada masa untuk pergi ke majlis-majlis ilmu. Contohnya pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Mereka juga tidak akan merasai keberkatan dalam pengurusan kewangan. Kerana wang-wang yang mereka ada, duit yang mereka ada akan mereka guna secara boros untuk membeli keseronokan itu sendiri. Contohnya mereka akan pergi ke konsert, mereka akan membeli belah secara berlebihan. Yang ketiga, mereka akan kurang hubungan sesama manusia sebab mereka terlalu sibuk dengan keseronokan. Jadi, mereka tiada masa untuk bersama keluarga, untuk bersama rakan-rakan, untuk bertemu dengan orang baru. Yang terakhir, mereka akan tersesat dalam kemaksiatan kerana budaya hedonisme sebenarnya akan berkait dengan isu keruntuhan akhlak yang lain seperti LGBT dan pergaulan bebas. Di akhirat pula, mereka akan mendapat azab seksa daripada Allah SWT, akan dibenci oleh Allah dan Rasul. Mereka juga tak akan mendapat syafaat oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Jadi rugilah mereka. Dalam surah Taha ayat 124 juga ada menyatakan bahawa barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi terbukti bahawa seseorang yang lalai dengan keseronokan akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Baiklah, yang terakhir, mari kita lihat pula implikasi ketiga budaya hedonisme ini. Seperti yang kita ketahui, budaya hedonisme ini akan melahirkan manusia yang keras hati, iaitu mereka yang menolak kebenaran Islam dan sentiasa berada dalam kesesatan akibat daripada kelalaian duniawi. Selain itu, budaya hedonisme ini juga akan menyebabkan golongan remaja gagal menjadi manusia sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang cetek. Akhir sekali ialah budaya hedonisme ini akan menggagalkan usaha kerajaan untuk membentuk masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan kerana mereka lebih angkuh dan sombong dengan kekayaan harta yang mereka miliki. Seterusnya, marilah kita beralih pula kepada fokus utama perbincangan kita, iaitu bagaimana strategi membanteras budaya hedonisme yang berlaku pada hari ini. Baiklah, antara strategi pertama untuk membanteras budaya hedonisme ini adalah dengan kita perlulah mengelakkan diri daripada mencontohi budaya yang tidak sopan. Contohnya, pihak media massa perlulah menyalurkan informasi yang sesuai dengan tuntutan agama dan dapat membentuk akhlak, khususnya kepada golongan belia untuk melahirkan generasi yang beriman dan cintakan negara. Kita sebagai pengguna media sosial pula perlulah sentiasa mengaplikasikan konsep yang digunakan oleh Rasulullah SAW, iaitu konsep amar makruf nahi mungkar yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, sesiapa sahaja yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dengan tangannya tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lisannya.
Dan jika lisannya tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan ini merupakan selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat ini mengajarkan kita untuk menanamkan niat yang betul apabila kita ingin menggunakan media sosial. Contohnya, kita perlulah menyebarkan berita-berita yang sahih dan menyebarkan hanya kebaikan atau berita-berita yang memberi keinsafan kepada orang supaya kita dapat memberi pengaruh yang baik kepada mereka. Dan sekiranya kita melihat kekufuran ataupun pengaruh negatif dalam penggunaan media sosial, cubalah untuk menegur dengan lisan. Tetapi sekiranya ia tidak berkesan, maka niatkanlah di dalam hati agar Allah SWT memberikan keinsafan kepada mereka. Seterusnya, strategi membantras budaya hedonisme yang kedua ialah menguruskan masa dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-As ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Jadi terbukti bahawa manusia ni sebenarnya dalam kerugian kerana mereka selalu membuang masa. Kita pun tahu bahawa masa tak akan tunggu kita. Kitalah yang kena kejar masa. Jadi, kita perlu uruskan masa dengan baik supaya kelapangan atau waktu-waktu yang ada tu boleh diisi dengan ibadah dan pengabdian diri kepada Allah SWT. Sebab kita pun tak tahu bilakah masa terakhir kita akan hidup di dunia ni. Saat terakhir, hari terakhir, kita memang tak tahu masa bila kita akan meninggal. Jadi, dunia ni merupakan tempat untuk kita beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah SWT semata-mata. Sebab apabila kita dah meninggal, kita akan bawa semua amalan ke akhirat dan akan dihitung pada hari perhitungan. Jadi, untuk membantras budaya hedonisme itu sendiri, kita sebenarnya perlu menguruskan masa dengan perkara yang berfaedah. Contohnya, menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan menunaikan solat di masjid. Jadi bila kita dah isi masa kita ni dengan perkara yang berfaedah, kita tak ada masa pun untuk berseronok sehingga lalai. Seterusnya, kita mestilah pandai dalam membahagi masa antara keseronokan dengan beribadah. Jadi kita perlu mengutamakan kewajipan menunaikan ibadah dalam kehidupan seharian. Berseronok tu tak semestinya dengan perkara-perkara yang lara. Boleh jadi kita main badminton pun kita berseronok. Jadi bila kita main badminton dan azan dikumandangkan, kita perlulah utamakan kewajipan solat itu sendiri. Jadi kita pergi solat. Kita tinggalkan dulu apa yang kita tengah lakukan pada masa. Oleh itu, kita perlulah mencontohi kepribadian baginda Rasulullah SAW yang sentiasa mengawalkan waktu solat. Kerana dalam hadis Abu Daud ada menyatakan bahawa baginda Rasulullah pernah ditanya, apakah amalan-amalan yang lebih utama? Jadi baginda pun menjawab, sembahyang pada awal waktunya. Jadi terbukti bahawa kita sepatutnya mencontohi kepribadian Nabi Muhammad. Yang terakhir, kita perlulah mencontohi kepribadian Nabi Muhammad SAW yang tak suka membazir masa. Baginda juga pernah memberikan nasihat kepada Abu Zar, iaitu ketahuilah bahawa engkau berada dalam dua bahaya, iaitu ketawa terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan dan kemalasan walaupun tidak letih. Jadi terbukti bahawa perkara-perkara yang lara ni boleh menyebabkan kita berasa malas untuk beribadah kepada Allah SWT. Pengurusan masa yang baik mampu mengelakkan seseorang daripada terjebak dengan budaya hedonisme dan sentiasa dekat di sisi Allah SWT. Baiklah, yang terakhir sekali, topik pembincangan hangat kita pada hari ini adalah strategi untuk mengenangi budaya hedonisme. Okey, pada pendapat saya, strategi yang pertama adalah melalui sokongan keluarga. Penekanan peranan keluarga dalam pembentukan akhlak dan nilai-nilai, memberikan pendidikan agama dan moral kepada ahli keluarga serta memastikan bahawa lingkungan keluarga mendukung praktikal Islam. Sebagai ibu bapa di dalam tunjang keluarga, haruslah mendedahkan cara kehidupan Islam sejak anak-anak mereka kecil, kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Apabila dibentuk akhlak Islam yang baik sejak kecil lagi, saya yakin
apabila mereka sudah melonjak dewasa, mereka akan elakkan diri untuk terjebak daripada budaya hedonisme ini. Seterusnya, strategi untuk mengelakkan budaya hedonisme adalah sentiasa melakukan ibadah. Mempromosikan ibadah adalah cara untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati, menunjukkan bahawa kesejahteraan sejati dapat ditemui melalui ketaatan kepada Allah. Jika seseorang sentiasa beribadah, sentiasa melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan larangan oleh Allah, maka beliau boleh memikir secara waras perkara yang baik dan perkara yang kurang baik. Contohnya, apabila seseorang sentiasa melakukan ibadah kepada Allah, contohnya berpuasa, berzikir, solat sunat ataupun melakukan perkara-perkara sunnah Rasulullah, kebarangkalian untuk terpesong daripada ajaran agama Islam adalah sedikit. Jadi, apabila seseorang menguatkan ibadah mereka kepada Allah, kebarangkalian untuk mereka terjebak dengan budaya hedonisme ini adalah kurang. Okey, terakhir sekali, strategi untuk membanteras budaya hedonisme adalah melalui menguatkan lagi hukum-hukum syarak, seperti menguatkuasakan hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Ini termasuklah pembangunan undang-undang dan peraturan yang mendukung moral dan etika Islam. Okey, contohnya Mahkamah Syariah perlulah memasukkan atau menegaskan undang-undang yang lebih berat kepada sesiapa yang terjebak dengan budaya hedonisme. Kerana budaya hedonisme ini bukan sahaja merosakkan anak-anak bangsa, maka boleh juga merosakkan akidah-akidah umat Islam, sekaligus akan dipandang rendah oleh budaya serta agama-agama lain terhadap agama kita. Baiklah, sebelum perbincangan tentang hedonisme ini berakhir, marilah kita lihat kepada soalan yang telah diajukan oleh penonton. Soalan yang pertama ialah, apakah perbezaan antara hedonisme positif dengan hedonisme negatif? Baiklah, jawapan kepada persoalan itu ialah hedonisme positif merupakan penggalakan pencarian kesenangan yang membawa kepada kebahagiaan jangka panjang. Manakala bagi hedonisme negatif pula, lebih berfokus kepada mengelakkan kesakitan atau penderitaan tanpa memberi penekanan kepada kebahagiaan sejati. Baiklah, terima kasih kepada soalan yang ditujukan kepada saya. Apakah hedonisme selaras dengan nilai-nilai murni? Okey, nilai-nilai Islam. Okey, bagi saya, dalam banyak hal, hedonisme tidak selaras dengan nilai-nilai Islam kerana tidak menitik beratkan kepuasan diri tanpa pengira tanggungjawab moral dan etika agama Islam. Islam mengejar keseimbangan dan kepatuhan kepada hukum-hukum Allah dalam pencarian kebahagiaan. Ini adalah kerana apa yang dikatakan tadi, hedonisme ini tidak menyokong Islam, tidak menyokong kepada nilai-nilai Islam kerana kebahagiaan yang dicari bercanggah dengan ajaran Islam, kerana boleh menyebabkan bercanggah sebab boleh membebankan, boleh mempengaruhi kita, seperti boleh merosakkan hubungan mental, hubungan fizikal, hubungan sosial. Kerana dalam Islam juga, jauhilah apa yang boleh merosakkan diri kita. Kerana dalam Islam banyak lagi cara yang boleh kita gunakan untuk mencari kenikmatan kita. Kerana apabila kita sedih, apabila kita gembira, kita haruslah berbalik kembali kepada agama kita. Saya rasa itu sahaja. Saya harap soalan yang saya jawab tadi dapat menjawab persoalan dengan baik. So, saya rasa itu sahaja jawapan saya. Soalan yang ketiga.
Anda telah dinasihati oleh rakan agar tidak menghadiri sebuah konsert artis luar negara. Menurut rakan anda, konsert tersebut terdedah kepada budaya hedonisme. Anda menjadi serba salah kerana anda telah membeli tiket konsert tersebut dengan harga yang mahal. Apakah pilihan anda? Jelaskan kewajaran tindakan anda. Pada pandangan saya akan memilih untuk tidak menghadiri konsert tersebut kerana konsert merupakan salah satu daripada budaya hedonisme yang boleh menyebabkan kelalaian. Kita sedia tahu bahawa konsert kebiasaannya akan dijalankan pada waktu maghrib hingga waktu isyak. Jadi, konsert sebenarnya boleh menyebabkan seseorang tu meninggalkan solat sebab nak mengutamakan waktu konsert itu sendiri. Konsert juga boleh menyebabkan kita terjebak dengan pergaulan bebas sebab konsert ni dihadiri oleh ramai orang. Tak kira umur, tak kira jantina, kita akan bercampur dengan lelaki dan perempuan dan jarak antara lelaki perempuan tu mestilah rapat sebab konsert ni ramai dan tempatnya kebiasaannya sempit. Jadi terbukti bahawa konsert sebenarnya boleh menyebabkan keruntuhan akhlak seseorang. Jadi apa yang kita boleh buat sebab kita dah beli tiket konsert yang mahal tu, kita boleh jual balik kepada rakan ataupun orang yang bukan Islam. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya akhiri pembentangan ini dengan selangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.